Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Okey, uh, untuk sidang live hari ini, kita akan membincangkan dua perkara, iaitu satu, bersangkut paut dengan isu gaji menteri yang dibawa oleh banyak media arus perdana semalam dan saya, dan dua, isu bersangkut paut dengan pencalonan atau penamaan calon Perdana Menteri di belah Perikatan Nasional untuk pilihan raya umum ke-15. Okey, jadi kita mulakan dengan isu pertama, iaitu isu gaji menteri. Jadi bersama saya sehingga ke hujung sidang live ini, sebab kita akan rungkai juga isu calon Perdana Menteri. Baik. Semalam beberapa media arus perdana telah membawa satu artikel ataupun laporan berita, di mana laporan berita itu memperinci gaji-gaji bulanan atau pendapatan bulanan, lebih tepat ya, pendapatan bulanan, sebab dari pelbagai sumber oleh ahli-ahli parlimen, khususnya menteri-menteri. Dan daripada senarai ini, untuk maklumannya, senarai ini dipaparkan di laman-laman web rasmi, dan selepas perkara ini dipaparkan, maka ianya telah menjadi satu maklumat umum. Dan daripada maklumat ini, yang merupakan maklumat umum, beberapa portal media arus perdana membawanya sebagai bahan berita, dan saya petik salah satu dan saya juga turut membawanya sebagai bahan berita. Jadi ini laporan berita ya. Jadi menurut laporan tersebut, di dalam parlimen, khususnya kabinet, dua individu yang mendapat gaji tertinggi adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Anwar Musa. Okey. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin duduk di tangga pertama, Anwar Musa duduk di tangga kedua, di mana pendapatan bulanan Tan Sri Muhyiddin Yassin mencecah 93,000 dan pendapatan bulanan Tan Sri Anwar Musa mencecah 87,000 sebulan. Okey. Jadi ini adalah fakta yang dikeluarkan di umum. Jadi sebelum ni, apabila Pakatan Harapan memerintah, juga terdapat satu ketika di mana gaji pendapatan bulanan menteri-menteri dipaparkan di saluran-saluran rasmi umum. Okey. Jadi kemudian daripada itu, gaji-gaji mereka ataupun pendapatan bulanan mereka telah dibawa oleh media arus perdana, dan seperti mana yang saya lakukan semalam, saya turut membawa berita tersebut di blog The Third Force. Okey, so di situ adalah gaji pendapatan bulanan Lim Guan Eng, pendapatan bulanan Muhyiddin juga. Okey. Baik. Jadi mengapa saya bawa cerita ni? Sebenarnya tak ada isu. Okey. Dulu masa gaji menteri-menteri ataupun pendapatan bulanan menteri-menteri dipaparkan oleh media arus perdana, saya tak menjadikannya isu. Yang menjadikannya isu adalah kumpulan-kumpulan tajaan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan UMNO, khususnya tim A, di mana menteri-menteri ini, termasuk Melayu Islam, disela, dihina, dikeji di media sosial dengan pelbagai dakwaan yang hina, yang palsu. Sebab itu, kalau kau perhatikan, kalau kau korek balik, dalam pada saya kritik DAP, dalam pada saya kritik pemimpin DAP, tidak pernah saya ungkitkan isu pendapatan mereka. Sebab saya tahu sebenarnya menteri ini, dia boleh dapat pendapatan 80,000, 90,000, malah kalau mencecah 100,000 pun is not impossible. Apatah lagi dengan pendapatan mereka dari segi gaji sebagai menteri, allowance termasuk allowance parlimen dan sebagainya. Dan mungkin mereka ada mengetuai badan-badan ataupun organisasi-organisasi bukan kerajaan dan sebagainya. Jadi tidak mustahil, dan ini adalah perkara biasa dan tidak perlu dijadikan isu. Jadi saya bukannya orang gila. Masa Pakatan Harapan merintah juga, walaupun saya anti beberapa pemimpin yang mengeluarkan kata-kata resis, saya selalu mengkritik pemimpin-pemimpin DAP, tapi apabila dikeluarkan isu gaji menteri yang menjadi
dokumen ataupun maklumat untuk tatapan umum, saya membawanya sekadar sebagai satu bahan berita, tapi tidak pernah menyela atau mengkritik ataupun menyoal gaji-gaji pemimpin tersebut. Tetapi kumpulan penyokong, khususnya tim A UMNO, yang sama ada ditaja secara langsung atau tidak langsung ni, menyela, membanjiri internet dengan tomahan-tomahan, fitnah-fitnah, caci, menghina, ya. Dan Muhyiddin sendiri dihina. Muhyiddin pada masa tu Menteri Dalam Negeri dihina. Dapat gaji begini, oh dulu Bestari Net, sekarang ini dan itu, dan dihina dengan begitu teruk. Lepas 3-4 bulan Muhyiddin jadi Perdana Menteri, gaji-gaji ini dipaparkan. Ini berita, ini untuk tatapan umum supaya umum tahu gaji-gaji menteri, supaya ianya transparan. Ini adalah bagi kebaikan menteri-menteri, dan saya setuju perkara ini dilakukan, dan saya bantu bawa artikel tersebut yang dibawa oleh semua media masa. Tetapi kali ini kumpulan penyokong sama yang ditaja dan juga penyokong secara langsung atau tidak langsung tim A UMNO ni membanjiri sekali lagi internet, khususnya page saya, dan mereka tak hirau media-media lain, khususnya page saya, dan menyerang orang yang sama menghina Muhyiddin dulu. Lah ni memuji, Alhamdulillah Muhyiddin dapat gaji mencecah 93,000, sekurang-kurangnya ada bayaran zakat dan Melayu Islam akan untung. Kali pertama Muhyiddin dihina, itu adalah satu kebodohan, satu propaganda tim A UMNO. Yang kedua, orang-orang Muslim kena faham yang duduk komen ni, tidak ada istilah bayar zakat. Kita hulur zakat. Cuba rujuk kembali bersama pakar-pakar agama anda atau tok-tok guru anda. Yang ketiga, yang paling penting ini adalah double standard. Yang keempat, pemaparan gaji menteri ini adalah untuk kebaikan menteri, adalah sesuatu yang berada di umum, di portal-portal rasmi, dan bukanlah sesuatu yang menakjubkan, dan tidak salah bagi kita bawa, agar anda sendiri tahu transparannya apa yang menteri ini dapat, apa yang menteri itu dapat, dan saya tidak pernah persoal. Jadi apabila berlaku situasi ini di mana ada serangan puak-puak ditaja, maka apabila ianya menjurus kepada fitnah, apabila ia menjurus kepada serangan yang tidak masuk akal, maka mereka akan disekat terus. Okey. Jadi ini satu contoh puak-puak ketaksuban pihak-pihak tertentu, sehingga mereka sudah melanggar satu daripada ajaran Islam yang terpenting. Walaupun mengaku diri mereka Muslim, tetapi melanggar salah satu daripada ajaran Islam terpenting, iaitu jangan sekali-kali buruk sangka, khususnya berburuk sangka tanpa sebab. Jadi oleh kerana saya bawa media tu, jadi puak-puak pentaksub yang ditaja oleh tim A ni, nampak Oregi bawa, walaupun media lain bawa, tetapi dia ni sebenarnya dengki dengan Muhyiddin, walhal benda tu sebenarnya untuk kebaikan mereka, dan itu adalah berita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak komen saya tak buang, tapi komen yang menghina saya ataupun mencaci ataupun berunsur fitnah, dan memang sah Cyber Trooper atau LSI, Laskar Cyber Internet, yang diupah, ditaja, saya dah buang. Tapi rujuk balik senarai komen tu, pastikan anda baca semua komen, scroll dalam page saya, pastikan anda baca semua komen bawah artikel tu, dan lihatlah ketaksuban, kebodohan pihak yang komen. Saya biarkan, kalau kritik saya biarkan, tapi kalau dah melangkaui satu batas, saya buang. Dan jadi inilah nasihat saya kepada kamu semua, bahawa setiap serangan saya akan menjawab. Saya akan menjawab, dan kadang-kadang saya sengaja mempostkan artikel begini untuk menunjukkan kepada umum, inilah perangai sesetengah pihak, supaya anda boleh baca komen-komen tersebut dan nilai sendiri, dan kemudian pergi ke internet dan rujuk media arus perdana yang lain, dan lihat bagaimana berita ini sebenarnya dibawa oleh hampir semua media. Dan ini saya ulang adalah untuk kebaikan ahli-ahli parlimen, untuk kebaikan menteri. Okey. Jadi saya ulang, kalau page ni, kalau kamu datang apabila saya kritik pemimpin DAP yang menghina Islam ke atau resis ke,
saya mengkritik dan kamu datang hanya untuk dengar saya kritik dan bersetuju, sokong 100%. Dan apabila dikritik UMNO, kamu regi macam ni, regi macam tu, saya ulang ya, page ini bukanlah page untuk anda. Page ini anda tersalah tempat. Anda tersalah tempat. Tempat anda adalah page-page pentaksub. Ini ramai yang duk buat live hari-hari, ramai. Pergi sana. Sebab kamu memang bukannya material orang yang mantap berfikir. Ini bukan tempat anda. Ini bukan tempat anda. Ya. Jadi saya tak paksa sesiapa datang ke sini. Dan ini adalah, insiden ini adalah satu contoh yang amat baik. Sebab tu banyak komen saya biarkan. Supaya orang sekarang lepas ini boleh pergi scroll ke bawah page ni, lihat posting saya berkenaan dengan gaji Muhyiddin dan Anwar Musa, rujuk komen dan lihat, hayati, pahamilah sendiri betapa taksubnya dan tersasarnya sebilangan tertentu puak yang sama ada ditaja atau tidak saya tak tahulah, tapi yang serang peribadi tu saya buang, saya sekat. Okey. Itu satu. Yang kedua, isu pencalonan Perdana Menteri. Now, suka tak suka, belah pembangkang ni dia dah tetapkan dah. Mahathir dah umum blok bebas bersama warisan, iaitu blok bebas kuasa ketiga yang tidak bersama Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional, dan bloknya ada calon Perdana Menteri sendiri, iaitu Datuk Seri Shafie Apdal, muktamad. Kemudian ada Pakatan Harapan, dia ada calon dia sendiri, muktamad. Maknanya di belah sini dah muktamad. Sebenarnya perpecahan, pergelutan, ketidaksefahaman, ketidakpermuafakatan yang berlaku bukannya di sini lagi pembangkang, ianya di Perikatan Nasional. Sehingga hari ini di dalam UMNO makin berpecah. Kalau dulu dah ada tim B dengan tim A, lah ni dalam tim A pun ada orang, contohnya Anwar Musa dah cadangkan bahawa Muhyiddin dibawa balik ke dalam UMNO. Dan Nazri Aziz, dia bukan sebenarnya tim A, cadangkan dibawa dalam UMNO dan dijadikan Presiden UMNO. Mungkin dalam kapasiti caretaker ataupun pemangku. Kemudian hari ini pula Tok Mak Hassan, yang bukannya tim A, cadangkan bahawa pemecatan Muhyiddin dulu yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak boleh ditarik. Maknanya pemecatan dia dari UMNO boleh ditarik, dan pemecatan dia sebagai timbalan Presiden UMNO boleh ditarik. Maknanya secara tidak langsung Mak Hassan mencadangkan agar Muhyiddin dijadikan balik timbalan Presiden UMNO, dan beliau turut mencadangkan agar UMNO calonkan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri bagi UMNO. Dan benda itu mendapat banyak tentangan dari beberapa pemimpin lain. So, ini menimbulkan perpecahan sebab tim A dia bukannya nak Muhyiddin jadi calon Perdana Menteri ataupun menjadi Perdana Menteri, sebab tim A ada rancangan untuk kembali menguasai negara dan negeri-negeri. Jadi di dalam tim A, malangnya ada juga beberapa seorang dua pemimpin yang bersetuju. Seperti Anwar Musa secara tidak langsung bersetuju agar Muhyiddin dibawa balik ke dalam UMNO, dan seterusnya mungkin boleh dijadikan Presiden UMNO menggantikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi sekarang ni perpecahan dah mula berlaku di dalam tim A sendiri, tapi tim B kekal padu. Dan ramai pemimpin dalam tim B sebenarnya tidak setuju dengan cadangan untuk membawa balik Muhyiddin masuk ke dalam UMNO. Jadi secara keseluruhannya perpecahan dia makin teruk. Lagi sekali saya nak ulang, ini pemimpin yang sedang memecah belahkan ummah, memecah belahkan pemimpin dengan menipu rakyat. Kononnya mereka nak penyatuan lebih menyeluruh, pada walhal sebenarnya semakin hari semakin terserlah bahawa mereka sebenarnya menunggang dan memperkudakan dan memperbodohkan Muhyiddin dan Azmin bagi agenda peribadi masing-masing. Tidak ada kaitan dengan Islam, tidak ada kaitan dengan ummah, tidak ada kaitan dengan penyatuan. So Muhyiddin sebenarnya dalam situasi ini adalah mangsa. Dan benda ni, ketidaksefahaman ni kalau kita kaji dilakukan di umum. Jadi masalah Perdana Menteri ni sebenarnya tidak selesai di belah
Perikatan Nasional. Tapi untuk mengaburi mata, mengalihkan perhatian, fokus diberikan kepada Anwar, pergelutan antara Anwar yang Mahathir yang jelas tidak wujud lagi sebab Mahathir dah umumkan blok bebas. Nampak? Jadi banyak lagi yang dah ada perpecahan di dalam Perikatan Nasional, iaitu UMNO tidak boleh menerima Perikatan Nasional secara rasmi, tidak bersetuju mendaftarkan Perikatan Nasional secara rasmi, tidak bersetuju mendaftarkan Muafakat Nasional secara rasmi. Kemudian PAS tidak sepakat dengan UMNO dalam isu yang cyber trooper upahan ni buat apa nak serang, nyatakan benda yang dah jelas diumum, iaitu UMNO dan PAS tidak sepakat dalam isu Perikatan Nasional. PAS dah jelas katakan kami akan masuk Pilihan Raya Umum ke-15 sebagai Perikatan Nasional bersama PPBM. Jelas mereka nak katakan bahawa Perikatan Nasional diutamakan berbanding Muafakat Nasional. Sebab PAS tahu sebenarnya kena getah dengan UMNO, khususnya tim A, berhubung Muafakat Nasional. UMNO pula tidak boleh keluar dari mulut mereka bahawa mereka bersama Perikatan Nasional. Malah beberapa kali secara tidak langsung telah mengatakan bahawa Pilihan Raya Umum ke-15 mereka tidak akan masuk sebagai Perikatan Nasional, mereka akan masuk sebagai Muafakat Nasional. Tetapi Muafakat Nasional tidak berdaftar, maknanya UMNO sebenarnya nak masuk sebagai Barisan Nasional, dan dia harapkan untuk memaksa PAS agar PAS paksa berdiri di bawah atau bertanding di bawah bendera Barisan Nasional. Jadi inilah perpecahan teruk yang sedang berlaku depan mata. Jadi puak-puak tajan ni tak payahlah menipu. Tak payahlah menipu. Benda ni depan mata. Ini adalah kenyataan-kenyataan umum, fakta-fakta yang dipaparkan di umum. Jadi kesimpulannya, tidak ada masalah pencalonan Perdana Menteri dari segi komitmen-komitmen yang telah dibuat oleh blok-blok yang wujud di pembangkang. Manakala itu di belah kerajaan terdapat masalah besar yang semakin membesar berhubung isu pencalonan Perdana Menteri, berhubung isu permuafakatan, berhubung isu kesepakatan, berhubung isu siapa nak bertanding bawah parti mana, berkenaan isu peragihan kerusi Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi perpecahan Melayu Islam disebabkan ini, tanpa saya berkata apa-apa ataupun dengan saya berkata apa-apa, makin teruk. Sebab itulah saya mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Walaupun benda ni sebenarnya dah lama, perpecahan ni berlaku ke tidak saya dah lama sedar. Tapi apa pun, ini meyakinkan saya bahawa keadaan dah melarat dengan kumpulan-kumpulan ni, dan mereka memperkudakan pemimpin dari kalangan Melayu Islam sendiri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengaibkan dia, menipu dia, memperbodohkan dia, sehingga berlaku semua yang berlaku hari ini. Okey. Jadi benda ni dah jadi dalca kurma parpu di belah Perikatan Nasional. Saya tak kata tak wujud masalah di Pakatan Harapan. Memang Anwar dengan Mahathir bermasalah, tetapi mereka ada juga cari jalan penyelesaian di mana Mahathir tubuhkan blok bebas. Okey, inilah situasinya, jadi ini yang kita akan buat. Dan peralihan majoriti, suka tak suka, telah berlaku. Okey. Jadi inilah yang kamu kena faham berkenaan dengan situasi politik semasa, khususnya berkait dengan laporan berkenaan gaji menteri dan juga isu pencalonan Perdana Menteri. Baik, jangan lupa sekejap lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya di bawah dan saluran YouTube saya di bawah. Jangan lupa ikuti. Dah beberapa hari saya tak upload di YouTube. Saya akan mula balik malam ni, sehingga kita berjumpa esok untuk siaran live 9 malam harian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.